Apa yang aku akan ceritakan ini sebenarnya satu maklumat sulit tentera. Sepatutnya aku tak boleh ceritakan, tapi disebabkan kisah ini berlaku kepada aku dan sudah berlaku puluhan tahun dahulu, rasanya tak ada masalah untuk aku kongsikan di sini tanpa aku mendedahkan terlalu banyak maklumat sulit. Kisah ini berlaku sekitar lewat tahun 1970-an. Waktu itu negara kita sedang menghadapi ancaman daripada tentera komunis. Waktu itu aku sudah beberapa tahun berkhidmat menjadi seorang anggota tentera untuk mempertahankan negara kita yang tercinta ni. Walaupun di usia yang muda, aku diberikan tanggungjawab untuk menjadi salah seorang yang menganggotai kumpulan elit yang diletakkan di sempadan di antara negeri kita dan juga negeri jiran. Tujuan kami berada di situ adalah untuk menjadi perisik dan memantau pergerakan tentera komunis. Di sempadan pula, anggota kumpulan elit tentera darat ada dalam lebih kurang 30 orang. Mereka akan diletakkan di kawasan tertentu yang kami gelar sebagai checkpoint. Kami perlu berada di sini dalam masa 30 hari untuk memantau, memerhati dan bertempur jika perlu. Checkpoint tempat aku diletakkan ialah di sekitar sebuah kawasan gunung yang dikenali sebagai Gunung Sila. Gunung Sila ni tidak pernah dipetakan. Korang carilah di mana-mana memang tak akan jumpa sebab lokasi Gunung Sila ni dari apa yang aku tahu dirahsiakan dari orang awam sebab sering berlaku kejadian yang akan aku ceritakan ini. Dipendekkan cerita, setiap hari kami akan ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu. Di situ, kami akan bersembunyi untuk berjam-jam lamanya memantau sebarang pergerakan. Kami ibarat CCTV yang memerhati kawasan sekeliling kalau ada pergerakan dari pihak musuh. Ada satu hari itu, setelah 6 jam, aku bersembunyi memantau kanan, kiri, atas dan bawah. Aku tidak melihat apa-apa pergerakan pihak musuh. Hampir sahaja aku mengorak langkah untuk kembali ke checkpoint. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan kehadiran seorang tentera yang misteri. Aku perhati dengan teliti gerak-geri tentera ini dan perasan uniform yang dia pakai ini bukannya uniform tentera komunis yang biasa. Ini adalah baju general tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua dahulu. Di pinggang dia pula terikat sebilah katana berwarna merah. Bermain di minda aku bertanya diri sendiri, mana mungkin tentera Jepun masih ada di sini? Perang Dunia Kedua dah puluhan tahun tamat. Berdebar aku bila tentera misteri ini melangkah mendekati tempat aku bersembunyi. Bermain di dalam fikiran bertanya, adakah dia tahu aku berada di sini? Adakah aku perlu melarikan diri ataupun kekal tenang? Semakin dekat dan dekat dia mendekati tempat persembunyian aku. Mujurlah dia melintasi tempat aku bersembunyi dan naik ke atas gunung. Ini membuatkan aku panik dan cemas menyangka yang tentera Jepun telah kembali ke tanah Melayu. Dengan itu aku melangkah perlahan-lahan mengikut dia dari belakang naik ke atas gunung. Ikut, sehinggalah kami tiba di satu kawasan yang mempunyai batu besar yang terletak berdekatan dengan puncak. Pada waktu ini berlaku satu kejadian yang aku tak dapat lupakan sehingga hari ini. Aku ikut dia sehinggalah kami tiba di sebuah kawasan batu yang besar terletak di atas puncak gunung. Pada waktu ini berlaku satu kejadian yang aku tidak dapat lupakan sehingga hari ini. Dia berdiri di depan batu besar tu dan melangkah masuk ke dalam batu. Ia, badannya ibarat menyerap masuk ke dalam batu. Setelah menyaksikan kejadian misteri ini dengan sepantas kilat, aku bergegas balik ke checkpoint dan melaporkan apa yang jadi kepada Kapten Shah. Kapten Shah adalah ketua kami ketika melakukan pemantauan di situ. Rupa-rupanya bukan aku sahaja yang melihat kelibat General Katana Merah ni. Ada beberapa anggota yang ditempatkan di tempat yang lain melaporkan melihat benda yang sama. Di sinilah ramai di antara kami percaya itu bukanlah tentera biasa, malah itu bukannya orang pun.
Berkemungkinan itu adalah roh-roh tentera yang pernah terkorban di gunung ini suatu ketika dahulu, masih lagi mundar-mandir di sekitar gunung. Raut wajah Kapten Shah berubah menjadi serius. Dia mahukan kepastian mengesahkan yang itu bukannya tentera Jepun. Dia tidak mahu bersandarkan kepada andaian ataupun spekulasi. Dengan itu, kumpulan kecil seramai 7 orang diketuai oleh Kapten Shah sendiri berangkat ke batu yang aku ceritakan tadi. Bila tiba di sana, kami memeriksa kawasan sekeliling dan mendapati batu-batu ini sebenarnya menutupi satu laluan. Laluan untuk masuk ke dalam sebuah kubu tentera lama yang digunakan semasa Perang Dunia Kedua dahulu oleh tentera Jepun. Tapi puluhan tahun dulu, ada satu letupan yang menghancurkan laluan masuk, membuatkan kubu ini tertutup dengan batu-batu besar. Kapten Shah mengarahkan kami untuk mengalihkan batu-batu besar yang menutupi laluan kubu supaya kami dapat masuk ke dalam. Setelah batu-batu besar dialihkan, keluar dari dalam kubu, bau yang sangat busuk ibarat bau bangkai yang telah lama mereput. Setelah laluan terbuka, tanpa membuang masa, diketuai oleh Kapten Shah, kami melangkah masuk. Walaupun kami mempunyai lampu suluh masing-masing, ini hanyalah cukup untuk menyuluh tempat di mana kami berpijak, sementara keadaan di dalam masih lagi kelihatan gelap. Setelah beberapa minit berjalan, kami pun tiba di tengah-tengah kubu. Kapten Shah mengarahkan kami untuk menghidupkan semua lampu yang kami ada untuk menerangi kawasan sekeliling yang gelap itu. Apabila lampu dihidupkan, semua kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Di lantai kubu ada ratusan tulang temulang tentera Jepun yang telah pun mereput. Mereka ini telah meninggal dunia puluhan tahun dahulu. Di bahagian tulang kanan mereka kelihatan sebilah pisau kecil. Dipercayai ini untuk melakukan ritual harakiri. Pada mereka yang tidak tahu, ritual harakiri ini adalah ritual membunuh diri tentera Jepun. Ini supaya mereka tidak ditangkap oleh pihak musuh. Dengan arti kata lain, mereka lebih rela membunuh diri daripada ditangkap. Kami yang masih lagi terkejut mendengar arahan Kapten Shah. Dia mengarahkan kami memeriksa keadaan sekeliling. Pada waktu ini, pandangan aku teralih ke sebuah sudut. Di sudut tu ada satu rangka tulang yang memakai baju jeneral. Di hadapannya ada sebilah katana merah. Aku pasti inilah General Katana Merah yang aku lihat mundar-mandir di sekitar hutan. Ataupun mayat dia. Aku pun bersuara memanggil Kapten Shah. Kata aku, "Kapten, tengok ni," sambil tangan aku menunjuk katana yang berada di atas lantai. Kapten Shah datang menghampiri. Setelah dia melihat katana tu, dia seakan-akan terpukau. Dia ambil katana tu dari lantai dan terlakar senyuman sinis di wajahnya sebelum dia berkata, "Cantik sekali." Raut wajah Kapten ini membuatkan kami semua yang ada di situ berpandangan sesama sendiri, tidak berkata apa-apa. Kami menghabiskan beberapa jam lagi untuk memeriksa semua bilik di kubu tu sebelum keluar dari situ. Katana merah milik General Tentera Jepun tu terikat kemas di pinggang Kapten Shah, dibawa pulang ke checkpoint. Siasatan kami menyimpulkan sekumpulan tentera Jepun yang kami jumpa tu adalah kumpulan tentera Jepun yang terakhir berada di Gunung Silla semasa akhir Perang Dunia Kedua dahulu. Setelah mereka mendapat tahu yang Jepun telah tewas, mereka meletupkan pintu kubu dan melakukan harakiri beramai-ramai untuk mengelak dari ditangkap pihak musuh. Maka dengan itu, kami sangka misteri General Katana Merah yang menjadi perbualan hangat di antara kami untuk beberapa hari ini telah pun dirungkaikan. Tapi kami silap. Ia sebenarnya baru sahaja bermula.
Malam tu, Kapten Shah demam panas yang sangat teruk. Kami cuba merawat dia dengan pelbagai cara, tapi demam dia tidak juga reda. Malah, ada di antara kami yang mengesyaki kalau demam Kapten Shah berterusan, dia mungkin tidak akan dapat bertahan. Dengan arti kata lain, dia akan meninggal dunia. Untuk 3 hari berturut-turut, Kapten Shah menderita akibat demam panas yang sangat kronik ini. Pada masa ini, banyaklah spekulasi yang dibuat di kalangan tentera. Ada yang kata ketika berada di dalam kubu, dia telah disumpah. Ada yang kata dia terkena badi mayat. Ada yang kata itu akibat katana merah yang dia bawa keluar. Sehinggalah hari keempat, semua anggota tentera yang berada di situ dikejutkan dengan Kapten Shah yang sembuh secara tiba-tiba. Kami walaupun merasa pelik, tetapi kami semua lega. Selepas dia sembuh daripada demam panas ini, sifat dan perangai Kapten Shah berubah 180 darjah. Dia menjadi obses dengan katana yang dia ambil dari dalam kubu tu. Kesana kemari dia membawa katana itu. Dari hari ke hari, perwatakannya mula menjadi semakin pelik. Raut wajahnya juga kelihatan bengis. Dia menjadi pemarah, panas baran dan arahannya menjadi tidak masuk akal. Semakin menyeramkan bila dia ibarat dirasuk. Tiba-tiba pandai berbahasa Jepun. Ada ketika dia akan melalak melolong seperti orang gila. Dalam masa 10 hari, sifat dan perangai Kapten Shah berubah secara drastik. Ibarat itu bukan lagi Kapten Shah. Sehinggalah berlaku satu kejadian yang paling menyeramkan buat kami semua. Masa tu tinggal 5 hari lagi tempoh masa kami di situ. Sekitar waktu malam, ketika semua tentera sedang berehat, kami dikejutkan dengan Kapten Shah yang menghayun katana merah, memancung 2 orang anggota yang sedang nyenyak tidur sambil dia menjerit di dalam bahasa Jepun memarahi kami semua. Kami segera meluru ke arah Kapten Shah. Dia menghayunkan katana ke arah kami. Ramai yang tercedera pada waktu itu. Akhirnya, dia dapat dibegas. Kami terpaksa mengikat kaki dan tangan Kapten Shah ditahan di dalam sebuah bilik. Aku ambil katana merah yang dipercayai menjadi punca kepada semua ini. Saat aku merampas katana merah tu, Kapten Shah meraung-raung, membuatkan suara dia bergema. Aku buang katana tu di sebuah tebing yang sangat tinggi. Apabila katana tu terjatuh, raungannya semakin kuat, memaksa kami untuk menutup mulut dia dengan kain. Waktu kami terkejut dengan apa yang jadi, kami kekal tenang. Disebabkan Kapten Shah sudah hilang akal, kami kini menerima arahan daripada Lieutenant Hamzah. Setelah berbincang dengan anggota tentera yang lain, Lieutenant Hamzah mengarahkan kami untuk membawa Kapten Shah keluar dari Gunung Sila dan kembali ke ibu pejabat keesokan harinya. Kata Lieutenant Hamzah, ini adalah satu perkara yang serius. Kapten Shah telah memancung 2 daripada anggota tentera yang bertugas di bawah arahannya. Kejadian ini membuatkan keadaan di situ tegang. Keesokan paginya, sejurus selepas fajar menjelma, tibalah masa 10 orang anggota tentera membawa mayat Kapten Shah dan 2 lagi anggota tentera yang dipancung keluar dari Gunung Sila. Tapi, kami semua dikejutkan dengan satu lagi insiden yang sehingga hari ini kami tidak akan dapat lupakan. Kami menemui Kapten Shah terbaring di lantai. Perutnya terburai. Di tangan dia ada satu pisau kecil yang kami tidak tahu dia dapat dari mana. Kapten Shah telah melakukan ritual harakiri sama seperti tentera Jepun yang kami jumpa di dalam kubu di puncak Gunung Sila. Kami masa ni semua terdiam, tergamam. Tidak ada seorang pun yang berkata apa-apa sementara di depan kami adalah mayat Kapten Shah. Namun begitu, kami kekal tenang dan teruskan dengan rancangan membawa Kapten Shah dan mayat 2 lagi anggota tentera yang dipancung keluar dari Gunung Sila. 10 orang tentera berangkat pulang lebih awal dari anggota yang lain. Sepanjang perjalanan keluar, mereka berganti-ganti memikul 3 mayat yang dibawa. Di bawah kepimpinan Lieutenant Hamzah yang menggantikan Kapten Shah,
Aku dan beberapa anggota lain tinggal di Gunung Sila untuk beberapa hari lagi. Ini adalah untuk menyiapkan tempoh tugasan yang telah diberikan sebelum ini. Sehinggalah hari terakhir kami berada di situ. Bila semua barang telah dikemas, satu persatu anggota mengorak langkah meninggalkan Gunung Sila. Kami harus menyelusuri hutan. Ketika kami melintasi salah sebuah gunung yang ada di situ, aku terlihat berada di puncak. Tentera Jepun berkatana merah melihat aku dari jauh. Terukir senyuman jahat di wajahnya. Di pinggang dia masih lagi ada katana merah yang aku buang di tebing beberapa hari yang lalu. Tiada benda yang aku boleh buat. Mahu bertempur itu bukannya manusia. Aku pasrah sebelum memalingkan kepala ke depan dan melangkah pergi. Sejak dari hari itu, ada beberapa kali lagi insiden menyeramkan dan ganjil melibatkan Jeneral berkatana merah di Gunung Sila ini. Bukan sahaja di kalangan tentera negara kita, tetapi juga kepada tentera pihak musuh, menjadikan Gunung Sila adalah sebuah gunung yang menggerunkan.